لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk memanfaatkan masanya dalam menuntut ilmu dan mempelajari hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini merupakan kuliah kita siri yang ke-13 daripada siri Akademi Tadabbur mengenali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim. Pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan tentang kewajipan yang perlu kita lakukan terhadap kewajipan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali iaitu kewajipan menseruan Allah Subhanahu wa taala supaya kita beriman kepada Rasul. Itu kewajipan beriman kepada Rasul. Bila disebutkan beriman artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup baginda menyampaikan ilmu pada kita. Baginda ada menyebutkan tentang berita-berita dan semua berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita beriman dan kita percaya dengan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sama ada berita itu berkaitan dengan urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan akhirat dan tentang berita-berita berkaitan dengan sesuatu yang akan berlaku di hari akhirat. Semua sekali kita wajib terima. Dan ataupun berkaitan dengan sifat-sifat perkara ghaib, terutamanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita taat. Ini kewajipan yang kedua. Allah perintahkan kita mentaati mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beza antara iman dengan taat? Iman ialah ketika kita berdepan dengan kisah dan berita ataupun berkaitan dengan maklumat yang Nabi sampaikan, kita wajib percaya secara keseluruhannya. Yang kedua, sekiranya yang Nabi sampaikan merupakan perintah dan larangan. Sama ada perintah dan larangan itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi beritahu bahawa ini Allah suruh, ini Allah larang, ataupun perintah itu datang sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemua yang Nabi perintahkan mengandungi kebaikan. Semua yang Nabi larang ada keburukan di sebaliknya. Oleh itu menjadi kewajipan pada kita meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama iman. Yang kedua taat. Taat bila berkaitan dengan perintah dan larang. Jadi dalam hadis Nabi sama ada dalam percakapan Nabi sama ada mengandungi maklumat ataupun mengandungi perintah dan larangan. Apabila ada maklumat, kita wajib terima secara keseluruhannya. Terutama berkaitan dengan masalah tauhid. Bila ada perintah dan larang, kita perlu taat. Iaitu buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang tanpa kita persoalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kewajipan ketiga ialah kewajipan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan. Kewajipan mencontohi dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa beza antara iman, taat dan menjadikan Nabi sebagai contoh dan tauladan? Iman berkaitan dengan maklumat dan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya berkaitan dengan masalah tauhid. Taat
ialah berkaitan dengan perintah dan larangan Nabi SAW. Biasanya berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan masalah fiqh, berkaitan dengan masalah syariat secara umum. Manakala al-iqtida wa ta'assi, ikut Nabi SAW, ialah berkaitan dengan segala perkara, termasuk ketaatan dalam bab amal ibadah ataupun berkaitan dengan urusan-urusan akhlak Nabi SAW. Berkaitan dengan akhlak Nabi, berkaitan dengan kesabaran Nabi, berkaitan dengan cara Nabi SAW berbicara dan segala perkara. Segala perkara yang datang daripada Nabi SAW, sama ada dalam bab urusan tauhid, sama ada dalam bab urusan hukum hakam dan undang-undang Islam, ataupun berkaitan dengan peribadi Nabi SAW, Nabi adalah contoh tauladan yang paling sempurna, dan menjadi kewajipan kita sebagai Muslim menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang utama dan tidak menjadikan yang lain sebagai role model lebih daripada apa yang kita kenal Nabi SAW. Jadi Nabi SAW wajib dijadikan sebagai suri tauladan atau menjadi role model dalam segala perkara yang berkaitan dengan tugas baginda SAW, yang berkaitan dengan tugas baginda dan berkaitan dengan kesempurnaan kemanusiaan, kesempurnaan sifat kemanusiaan Nabi SAW. Okey. Tengok penata. Tanggungjawab ketiga, kewajipan mencontohi dan meneladani Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab, surah yang ke-33 ayat 21, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad, sesungguhnya, atau boleh kita katakan sebagai demi sesungguhnya, kerana lam adalah kata penegas, qad juga adalah kata penegas. Maksudnya sesungguh-sungguhnya. Kalau kita gunakan bahasa yang tak rasmi, nak jelaskan makna sesungguhnya yang ditakkidkan. Sesungguh-sungguhnya, sesungguhnya. Kana lakum, bagi kalian, sesungguhnya terdapat bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah SAW, atau itu sesungguhnya pada diri Rasulullah, untuk terjemahan mudahnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, terdapat uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik buat kalian. Lakum itu kembali diletakkan di sini, terjemahan yang tepat, terdapat contoh ikutan yang baik buat kamu. Di dalam diri Rasulullah SAW ada contoh ikutan yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan wajah Allah dan rahmat Allah, dan hari akhirat, mengharapkan kebahagiaan di hari akhirat, serta yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ni jadi contoh tauladan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan mengharapkan hari akhirat. Bagi orang yang tidak menjadikan Allah sebagai tujuannya dan tidak menjadikan akhirat sebagai target kebahagiaannya, maka dia dapati bahawa maka Rasulullah bukanlah contoh tauladan yang terbaik. Orang yang semata-mata mengejar kekayaan tanpa mempedulikan redha Allah dan tanpa memikirkan nasibnya di hari akhirat, maka dia boleh ambil contoh yang lain. Nabi SAW
contoh suri teladan dalam bab bagi siapa yang mengharapkan redha Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sangat mementingkan kebahagiaan akhirat. Bagi siapa yang tak nak beriman dengan hari akhirat atau tidak mementingkan urusan akhirat dan tidak mementingkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dia boleh ambil contoh yang lain. Ramai lagi orang yang kaya, lebih kaya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pedulikan hukum halal haram dan tidak pedulikan tentang balasan yang Allah akan berikan kepada mereka di hari kiamat. Sebab itu dalam bab ini Allah letakkan kalimah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ayat ini kita akan syarahkan semula, tapi kita tengok ayat ini sebenarnya diturunkan dengan disebabkan satu peristiwa. Sebab nuzul ayat ini kerana berlaku satu peristiwa, iaitu peristiwa dalam peperangan Ahzab. Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini merupakan teguran kepada orang yang tidak mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ahzab. Dalam peperangan Ahzab, dalam banyak peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang sangat menakutkan umat Islam adalah peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab menjadi satu peperangan yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan namanya dalam takbir raya. Kita baca wahazamal ahzaba wahdah. Dan peperangan satu-satunya peperangan yang Allah peruntukkan satu surah menceritakan tentangnya, iaitu tentang suratul Ahzab. Al-Ahzab bererti kelompok yang ramai, bererti sekutu, satu kelompok dan sekutu yang kuat. Al-Ahzab di kalangan kafir Quraisy Makkah Al-Mukarramah bergabung dengan seluruh kabilah yang berada di tanah Arab yang utama. Tiap-tiap kabilah ada wakilnya datang bersama mengepung Madinah Al-Munawwarah, yang mana Madinah Munawwarah ketika peristiwa perang Ahzab itu berlaku, bandar Madinah tidak lebih daripada sebesar kampung. Sebuah kampung yang mana kampung tersebut saiznya seperti saiz Masjid Nabawi sekarang. Madinah Munawwarah secara keseluruhannya yang kawasan yang berbangunan ketika peperangan Ahzab dan ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saiznya hanya sebesar Masjid Nabawi. Ini yang bandar lah. Kalau yang kampung di luar tentang kawasan Bani Auf bin Malik, Bani yang di Kuba, atau kawasan yang berada di perumahan di Kiblatin sebagainya, itu dikira luar Madinah dalam konteks ini. Dan kawasan kota Madinah sebesar Masjid Nabawi. Dan tentera yang datang menyerang ketika itu, jumlah mereka lebih kurang 10,000 orang. Lengkap bersenjata. Dari pelbagai kaum. Mereka cukup persediaan. Kerana perang Ahzab merupakan perang balas dendam terhadap kekalahan ataupun perang balas dendam kerana Abu Sufyan berjanji untuk kembali semula ke Madinah Munawwarah setelah mereka tidak berhasil mendapatkan sebarang faedah daripada peperangan Uhud. Hanya semata-mata mereka dapat bunuh ramai sahabat, tapi mereka tinggalkan kerana mereka juga telah lemah ketika itu. Maka umat Islam setelah bersedia ketika di Uhud, Quraisy merasa gentar dan mereka berjanji untuk kembali ke Madinah Munawwarah. Mereka kembali. Jadi selama 2 tahun. Tahun pertama tak datang, tahun kedua datang. Tahun ketiga berlaku perang Uhud. Tahun keempat mereka janji nak datang, tak datang. Dan tahun kelima mereka datang. Datang untuk serang Madinah. Kedatangan mereka adalah datang dengan jumlah tentera yang besar. Bukan orang Mekah saja, malah kabilah-kabilah Arab yang ada di sekeliling Madinah Munawwarah. Pada masa yang sama ketika itu, di tengah-tengah kota di dalam kota Madinah ada munafik yang sedia bekerjasama dengan mereka, juga ada di kalangan Yahudi, iaitu Yahudi Bani Quraizah yang berada di selatan Madinah Munawwarah telah pun bersedia untuk membuka jalan. Jadi keadaan bila jumlah tentera yang begitu ramai datang menyerang Madinah Munawwarah yang hanya sebesar Masjid Nabawi,
Ketika itu Nabi SAW dan sahabat-sahabat merasa terlalu takut. Mereka hilang, mereka tak tahu apa nak bagaimana cara taktik peperangan yang perlu mereka ambil untuk berdepan dengan jumlah tentera yang sangat besar ketika itu. Sehingga kalau Allah bayangkan peperangan ini, Allah kata apa ayatnya? Allah kata mereka datang kepada kamu, laqad ja'akum, ayat awal seterusnya, tapi Allah kata mereka datang pada min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Laqad ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Qad ja'ukum atau kataan kalimah awal seterusnya, minta maaf saya cepat ini. Allah kata ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Allah kata mereka datang kepada kamu daripada atas dan daripada bawah, iaitu daripada utara dan daripada selatan. Mereka datang kepada kamu dari atas dan bawah, sebab Madinah Munawwarah ada kawasan tanah tinggi dan kawasan tanah rendah. Kawasan tanah tinggi yang berada dipanggil sebagai ma'ali, kawasan awali. Kawasan-kawasan ma'ali awali ini kafir Quraisy datang dari arah sana. Manakala kawasan-kawasan arah selatan, iaitu kawasan-kawasan yang ada di kawasan selatan juga ada musuh. Jadi mereka datang dari segenap arah. Untuk Allah kata mereka datang daripada atas dan bawah kamu. Mereka datang daripada atas dan bawah. Minta maaf. Saya ingat ayat. Izja'ukum. Ingatlah. Izja'ukum min fawqikum. Ingatlah tatkala mereka datang menyerang kamu. Min fawqikum wa min asfala minkum, dan daripada bawah. Wa izzaghatil absar. Dan ketika itu mata kalian tidak tetap. Artinya takut. Wa balaghatil qulubul hanajir. Dan hati-hati kamu berada di kerongkong. Wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Dan sebahagian daripada kalian telah membuat sangkaan kepada Allah dengan pelbagai jenis sangkaan. Jadi peperangan Ahzab, peperangan yang Allah terangkan bahawa sahabat-sahabat terlalu takut. Sahabat-sahabat sehingga Allah bayangkan hati mereka berada di kerongkong, berada di tekak mereka. Kerana mereka tak mampu bersuara, tak mampu untuk hampir-hampir tak mampu untuk bernafas. Kerana sangat takut dengan jumlah tentera yang datang menyerang Madinah ketika itu. Dalam perang Ahzab ni ada di kalangan tentera Islam yang goyang, merasa takut. Mereka rasa gemetar dan tidak tenang. Dengan apa? Dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebelum berlaku perang Ahzab, Nabi ketika bila jumlah tentera datang sangat ramai, Nabi tak tahu nak buat strategi macam mana. Akhir sekali datang Salman Al-Farisi. Salman kata, kalau kami ketika di Parsi, kalau berlaku peperangan jenis begini, kami akan gali parit. Maka Nabi SAW pun perintahkan sahabat-sahabat untuk gali parit. Maka digalilah parit di arah utara Madinah Munawwarah. Kerana arah selatan telah ialah kawasan tanah hitam atau kawasan Harrah. Tanah hitam dan ruang tentera untuk masuk itu sangat susah. Jadi Nabi tahu bahawa orang kafir akan datang daripada arah utara. Jadi daripada arah utara Madinah Munawwarah, daripada bukit, daripada Harrah Syarqiyah hingga ke Harrah Gharbiyah ditutup, digali parit. Parit yang dalam. Dalamnya disebutkan dengan pelbagai riwayat, antara yang terkenal yang disebutkan oleh Muhammad Syamil, dalamnya 7 hasta dan lebarnya 5 hasta. Jumlah yang sangat dalam dan jauh sehingga tidak agak susah tentera Quraisy untuk masuk ke Madinah Munawwarah. Dan mereka gali parit dalam masa 7 hari. Ketika sedang gali parit, dalam keadaan mereka takut, ketika musim sejuk, gali parit dalam keadaan takut, kekurangan makanan, berlaku satu peristiwa. Waktu itu berlaku peristiwa
ada kawasan yang mereka nak gali, kawasan yang yang sepatutnya digali ada batu besar. Jadi sahabat beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu besar yang tak boleh kita pecahkan. Nabi pun ambil cangkul, Nabi baca bismillah Allahu Akbar sekali, pecah 1/3, ketuk kali kedua 2/3, ketuk kali ketiga, pecah batu ni secara keseluruhannya. Dan Nabi beritahu, tiap-tiap kali Nabi ketuk tadi, api keluar menjulang naik, mana percikan api. Nabi beritahu bahawa tiap-tiap kali ketika percikan api naik tadi, malaikat datang beritahu kepada Nabi SAW. Jibril sampaikan berita bahawa kamu akan sesungguhnya kamu akan membuka kota Parsi, dan kedua kamu akan buka kota Rom, ketiga kamu akan mengalahkan, kamu akan buka negeri Yaman, negeri yang ada di selatan negeri Yaman ataupun negeri Habasyah. Jadi kawasan negeri di bawah kuasa Habasyah. Jadi 3 kuasa yang ada keliling tanah Arab, Rom yang berada di arah utara, Parsi yang berada di arah timur, dan kuasa Habasyah yang ada di Yaman dan ada di selatan dan juga ada di barat, kuasa yang berada di bawah Habasyah. Kuasa besar dunia ketika itu, Allah Jibril beritahu bahawa kalian akan kalahkan mereka, kalian akan membuka kota-kota ini. Jadi sudah pasti peperangan jumlah tentera yang sangat hebat, iaitu Rom, Parsi dan juga Ahbab An-Najashi, mana tentera-tentera yang berada di Habasyah dan juga di Yaman. Mereka ni tentera yang sangat kuat dan mereka akan jatuh jatuh di bawah tangan umat Islam. Jadi janji Allah ketika itu dipegang oleh sahabat menjadi pendorong untuk mereka berdepan dengan kafir Quraisy yang sangat kecil jumlahnya. Jadi mereka bersemangat. Namun tatkala keadaan tertentu, keadaan mereka takut, kadang perasaan ini datang. Jadi ada rasa gerun dan takut ni wujud dalam hati-hati tentera-tentera Islam. Jadi ketika itulah, bila mereka terlalu takut, mereka terlalu gerun, sehingga mereka sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu merasa sangsi terhadap sebahagian janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan ayat ini. Itu Allah suruh tiru Nabi SAW. Nabi SAW tenang dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sabar dalam sebagai perkara. Nabi tidak gopoh dan tidak terlalu takut ketika berdepan dengan musuh apabila diketahui bahawa Allah bersama dengan mereka. Betul Nabi Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Jadi contoh tauladan kat sini ialah berkaitan dengan sifat Nabi SAW yang tenang, yang sabar, yang sentiasa husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah perintahkan sahabat-sahabat untuk tiru sifat Nabi. Jadi sahabat-sahabat diperintahkan bukan sahaja mengiyakan apa yang Nabi sampaikan, bukan sahaja buat apa yang Nabi suruh, tinggalkan apa yang Nabi larang seperti mana yang berlaku dalam perang Ahzab ini secara spesifiknya, malah Allah juga perintahkan mereka tiru bagaimana Nabi SAW berdepan dengan situasi begini. Nabi tenang, Nabi yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sabar kerana peperangan ini berlaku ketika musim kemarau dan keadaan suasana sangat sejuk, kekurangan makanannya beberapa biji kurma dikongsi oleh sekumpulan sahabat ketika menggali parit daripada pagi sampai petang. Keadaan yang sangat sedih sehingga Jabir bin Abdullah ketika pergi ke Khandaq tengok Nabi SAW sedang gali parit gunakan cangkul, Nabi angkat cangkul, Jabir nampak Nabi ikat batu besar di perut Nabi SAW. Jabir menangis, lari balik rumah jumpa isterinya kerana kawasan Khandaq ni kawasan rumah Jabir yang berada di Harrah Gharbiyah. Kawasan awal Khandaq tu berada di perkampungan rumah Jabir. Malah Jabir, Bani Haram ni, keluarga Jabir ada satu gua yang khas untuk Nabi SAW. Mereka tempatkan Nabi untuk Nabi berehat pada waktu malam atau tempat Nabi tidur. Jadi Jabir ni bila tengok Nabi dalam suasana Nabi bekerja berat dan Nabi sangat lapar, Jabir menangis. Balik rumah nak cari makanan. Dan ketika itu semua kambing-kambing habis. Makanan habis. Kawasan kemarau,
tinggal hanya sedikit. Yang tinggal hanya seekor kambing dan ada sedikit gandum yang dimasak untuk Rasulullah SAW. Kisahnya panjang dalam bab perang Uhud. Yang penting kat sini, Nabi tenang. Dalam semua suasana, Nabi tenang, Nabi SAW sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah turunkan ayat ini untuk tiru Nabi SAW dalam bab tersebut. Jadi, siapa sahaja yang gerun dalam peperangan melawan dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu ingat kepada contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini merupakan kata Qurtubi, ayat ini merupakan teguran kepada orang yang tidak mengikuti peperangan bersama Rasulullah dalam peperangan Ahzab, itu golongan munafik. Ayat ini kalau ikut Qurtubi kata kembali kepada golongan munafik yang meninggalkan peperangan, yang tak ikut perang Ahzab, yang tak ikut serta, yang mengambil alasan ada mereka terpaksa jaga rumah-rumah mereka. Di ayat ini juga seperti mana disebutkan oleh sebagian mufassirin yang lain, merupakan satu arahan dan perintah terhadap sahabat-sahabat yang rasa gemetar. Kadang-kadang datang perasaan takut, mereka hendaklah tenang seperti mana Rasulullah SAW tenang. Dan menurut Ibnu Katsir, ayat ini ada sebab yang khusus. Namun, seperti mana yang tersebut dalam kaedah ilmu tafsir, bila kita belajar ilmu tafsir, kita ada satu kaedah yang kita belajar, kita ada al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah, ibrah dan pengajaran daripada Al-Quranul Karim itu diambil daripada lafaz Quran secara umum. Bukan hanya terhad kepada sebab spesifik kenapa ayat itu diturunkan. Sebab ayat ini pada asalnya diturunkan kepada golongan yang tak terlalu takut dalam perang Ahzab, sehingga sebahagian mereka tak ikut perang. Tak ikut dalam peperangan. Itu golongan munafik, sangat takut. Dan sedangkan mereka telah bekerja sama dan berjanji bekerja sama dengan golongan Yahudi dan golongan Mekah Al-Mukarramah. Namun ayat ini juga turun untuk menenangkan sahabat Nabi SAW yang berperang dengan baginda SAW. Jadi sebabnya berkaitan dengan perang Ahzab. Ini sebab yang menyebabkan ayat ini turun. Namun untuk menafsirkan ayat Quran, untuk faham makna ayat Quran Karim, kita tidak terhad mengatakan bahawa ayat ini khusus untuk mereka. Tidak. Pengajarannya ialah berbentuk umum. Pengajarannya berbentuk umum, sebab tu kaedah dikatakan al-ibrah bi umumil lafzi. Pengajaran adalah kerana keumuman lafaz tersebut. Suatu kata Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini adalah asas ataupun pokok yang agung tentang mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut Nabi, cara Nabi bercakap. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perilakunya. Bab ini dinamakan sebagai bab at-ta'assi. Dalam bahasa Arab, kalau kita tiru sebiji macam mana orang buat, bila kita tiru namanya ta'assi atau iqtida. Jadi ta'assi ni dia berkaitan apa? Walaupun dalam bab Nabi tak suruh kita ikut, kita tetap ikut. Kita ikut semua benda. Nabi perintahkan kita ikut, Nabi larang kita tinggalkan. Bab kebaikan yang ada pada Nabi, Nabi tak suruh, dan Nabi tak suruh pun kita ikut. Kita pun ikut. Bab Nabi, cara Nabi bercakap, cara Nabi perbuatan, cara Nabi berjalan, cara Nabi tenang dalam menghadapi sesuatu perkara. Sebab tu kata Ibnu Katsir, ayat yang mulia menjadi satu asas dan pokok dalam bab mencontohi Rasulullah SAW dalam perkataan, perbuatan dan dalam perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah Tabaraka wa Taala memerintahkan manusia untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahzab dalam kesabaran, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabarannya dalam menanti pertolongan dari Rabb-Nya. Ini sangat penting. Dalam mana-mana perjuangan, kita hendaklah sabar, teguh dan jangan tergopoh-gopoh untuk mendapatkan hasil. Kita kadang-kadang bila kita nak sampaikan satu perkara,
Contohlah kita ingin menegah satu kemungkaran yang wujud dalam masyarakat. Kemungkaran itu memang kalau kita bercakap ketika itu mungkin kita akan ditangkap, kita dikecam oleh manusia. Bila kita bercakap yang kita nampak kawan lari, yang kita nampak jemputan-jemputan untuk kuliah makin kurang atau orang tinggalkan atau dicemuh oleh masyarakat. Sedangkan kita yakin bahawa kita berada di atas kebenaran. Jadi kadang-kadang perkara ini timbul. Jadi orang yang ingin berdakwah sama ada dalam bab menyampaikan kebaikan atau untuk menegah perkara kemungkaran, mereka hendaklah meneladani Nabi SAW ketika dalam perang Ahzab dan dalam semua kehidupan Nabi secara keseluruhannya. Nabi sebagai contoh role model. Nabi adalah suri tauladan kita yang terbaik. Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Nabi ketika di Makkah Al-Mukarramah, Nabi ditindas oleh golongan Quraisy. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ditindas sehingga akhirnya Nabi terpaksa berhijrah kerana mereka merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dikeluarkan Nabi bersama Abu Bakar dihalau keluar. Ketika waktu tersebut Nabi terpaksa tinggalkan Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi terpaksa naik ke atas Bukit Thaur. Ketika dalam Bukit Thaur, kemudian kafir Quraisy datang di tepi pintu bukit Gua Thaur. Abu Bakar kata kalau mereka tunduk mereka pasti nampak ya Rasulullah. Peristiwa Nabi terpaksa tinggalkan kampung halaman, dan ketika Abu Bakar sangat takut dengan pedang yang dibawa oleh oleh orang Quraisy ketika itu, Allah kata apa? Ketika di Madinah Munawwarah, ketika di Madinah Allah turunkan, Allah kata illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tak bantu Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad ini, sesungguhnya dia Nabi Muhammad telah Allah bantu dan Allah berikan kemenangan pada dia. Faqad nasarahullah. Bila iz akhrajahu alladziina kafaru thaniya itsnain, tatkala mereka berdua dihalau keluar daripada kampung halaman mereka. Iz huma fil ghar, tatkala mereka berada dalam gua, iaitu Gua Thaur. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan, tatkala dia berkata kepada kawan dia, kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Saat kemenangan sebenar bagi seorang pejuang apabila dia mampu mempertahankan kebenaran dan dia tidak goncang dengan pelbagai ujian dan tawaran, dia tetap kekal mengatakan suatu perkara yang benar walaupun terpaksa meninggalkan kampung halaman, walaupun terpaksa berdepan dengan maut, tapi dia tenang dengan janji Allah. Dia tenang dan diingatkan kawan-kawannya supaya innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Inilah dia kemenangan sebenar. Jadi dalam meniti perjuangan, meniti kehidupan dan dalam berjuang dalam bab apa sekalipun, pastikan kebenaran yang kita perjuangkan, pastikan Allah berada di pihak kita. Kita pastikan kita betul memperjuangkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu kita akan rasa tenang. Suatu kata Al-Qurtubi, kata Ibn Kathir, beliau kata kita perlu teladan pada Nabi SAW pada hari Ahzab dalam kesabaran, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan dan kesabarannya dalam menanti pertolongan daripada Rabb-Nya. Jadi Nabi SAW berjuang selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, yang mana natijah di Makkah Nabi terpaksa keluar dan tinggalkan kotanya. Namun kemenangan bila tiba? Ketika datang kemenangan, Allah kata idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Kemenangan sebenar, kemenangan yang besar, yang zahir hanya datang selepas kita menang memperjuangkan prinsip. Sekiranya kita menang dalam satu perkara tapi prinsip tergadai, itu tidak diartikan sebagai satu kemenangan yang tidak diiktiraf dan tidak mempunyai erti. Sebab itu dalam kita baca dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nasr datang selepas surah Qul ya ayyuhal kafirun dan datang sebelum surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surah Abi Lahab ialah menggambarkan bagaimana keadaan dakwah Nabi ketika awal Islam.
Nabi dicela dan dicemuh oleh bapa saudari sendiri. Dan surah Qul ya ayyuhal kafirun menceritakan tentang keadaan awal Islam ketika orang kafir menawarkan pelbagai tawaran kepada Nabi SAW, termasuk mereka tawar untuk beri kuasa dan mereka tawar untuk menjadikan Mekah Mukarramah sebagai pusat pelbagai agama. Pusat pelbagai kepercayaan yang mana mereka tawarkan kepada Nabi SAW agar 1 tahun mereka sembah Tuhan Nabi SAW dan 1 tahun Nabi sembah Tuhan mereka. Kemudian Allah turunkan dengan ayat yang tegas, wahai orang-orang kafir, aku tak sembah apa yang kau sembah dan kalian tak sembah apa yang aku sembah. Selama-lamanya aku tak akan sembah apa yang kalian sembah dan selama-lamanya kalian tak akan sembah aku sembah. Sehingga akhir ayat Allah kata, kamu agama kamu, kami agama kami. Allah beritahu Nabi supaya bertegas. Di ketegasan Nabi dalam prinsip itulah yang membawa pada kemenangan yang sebenar, iaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Dan kita dalam perjuangan, dalam ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, kita perlu contoh Nabi dalam menanti pertolongan daripada Rabb-Nya. Selama Nabi berdakwah, selama 13 di Mekah Al-Mukarramah, Nabi tak pernah rasa down, dan malah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjuang sehinggalah Allah berikan ahli Madinah terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada penghujungnya Nabi kembali semula ke Mekah Al-Mukarramah sebagai seorang pemerintah membuka kota Makkah Al-Mukarramah. Untuk itu Allah mengingatkan orang-orang yang bergoncang jiwanya, gelisah, gusar dan bimbang dalam perkara mereka pada hari Al-Ahzab dengan firman-Nya, sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh ikutan yang baik buat kamu. Sebab itulah sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi, bab ikut Nabi ni sahabat sangat mengambil satu pendekatan sangat tegas dan mereka sangat berhati-hati sehingga segala perkara yang Nabi buat mereka ikut. Jadi sahabat ni sangat cinta pada Nabi sehingga apa Nabi buat mereka ikut walaupun mereka tak tanya logiknya. Pada keadaan-keadaan berkaitan dengan urusan mereka kata mereka perlu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat dengan sahabat-sahabatnya. Idh khala'ana alaihi fawada'ahuma an yasarihi. Tiba-tiba Nabi cabut kedua seliparnya, kedua sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi cabut, dua sandalnya, dua capal Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi cabut, Nabi letakkan di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cabut, Nabi tinggalkan. Dia sedang solat. Bila sedang solat tak sempat nak tanya kenapa Nabi cabut. Apa sahabat buat? Sebab falamma ra'a dzalika alqaum, tatkala sahabat-sahabat lihat apa yang Nabi lakukan, alqauni alahum, mereka pun cabut selipar mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai solat, qala, Nabi bersabda, ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum, apa yang menyebabkan kalian cabut selipar kalian? Qalu, mereka menjawab, ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana. Kami melihat kamu lemparkan, kamu cabut selipar kamu, maka kami pun cabut selipar kami. Jadi mereka tatkala Nabi buat, mereka ikut. Walaupun mereka tak tahu apa sebab Nabi cabut selipar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna Jibril sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbarani anna fihi ma qadara. Sesungguhnya Jibril alaihi salatu wasallam datang kepadaku dan beritahu padaku bahawa di seliparku ada kotoran. Artinya ada najis. Sebab tu Nabi SAW cabut selipar. Ada sebabnya. Okay. Ayat hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW cabut selipar bersebab. Tapi yang kita nak perhatikan, sahabat-sahabat baginda ketika mereka melihat Nabi lakukan apa sekalipun, mereka akan ikut walaupun mereka
tidak tahu kenapa Nabi lakukan perkara demikian. Dan inilah yang menyebabkan mereka berjaya di dunia dan akhirat. Sunnah Nabi mereka junjung. Apa yang Nabi buat mereka ikut tanpa banyak mempersoalkannya, kerana mereka yakin 100% bahawa apa yang Nabi SAW tunjukkan adalah satu perkara yang sangat utama, perkara yang mengandungi kebaikan. Wa qala, dan Nabi bersabda, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'alaihi qadara aw adha falyamsahu wal yusalli fihima. Apabila kalian datang ke masjid, tengok dahulu. Tengok di kedua sepatu kalian. Sekiranya ada kotoran, hendaklah kalian bersihkan dahulu, kemudian solatlah dengan kedua sepatu tersebut. Jadi Nabi beritahu, hadis ini berkaitan dengan jaga kebersihan pada pakaian ketika solat. Namun yang kita perhatikan dalam hadis ini adalah perkataan sahabat yang kita letakkan pol ni, kami melihat engkau menanggalkan, lalu kami pun menanggalkan kasut kami. Inilah dia cara sahabat Nabi SAW dalam beriktidak dengan Nabi SAW. Kita tengok kepada contoh yang lain. Kata Abdullah bin Sarjis, seorang sahabat, sebahagian mengatakan bahawa seorang tabi'in yang besar, dan sebahagian yang lain mengatakan bahawa beliau adalah seorang sahabat. Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu berkata, ra'aitul asla' yakni Umar bin Khattab yuqabbilul hajar. Aku melihat orang yang berkepala botak, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana peristiwa berlaku ketika musim haji. Aku melihat Umar bin Al-Khattab yuqabbilul hajar. Umar mencium Hajar Aswad. Cium Hajar Aswad ini satu perkara yang kita tak tahu apa sebab dia. Walaupun Nabi beritahu, tapi kata Sayyidina Umar ajar kita satu perkara. Umar kata, wallahi, demi Allah, inni la uqabbiluka. Sesungguhnya aku akan menciummu. Wa inni a'lam annaka hajar. Sesungguhnya aku tahu kamu ni hanya seketul batu. Wa annaka la tadur wa la tanfa. Dan kamu tidak, wahai batu, kamu tidak memberikan mudarat, kamu juga tidak memberi manfaat. Walaula inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu. Kalaulah jika bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu dahulu, nescaya aku tidak akan menciummu. Jadi kalau dulu Nabi tak cium kamu, aku tak akan cium. Kamu hanya seketul batu, tak ada mudarat, tak ada manfaat. Tapi aku cium kamu ni, wahai Hajar Aswad, sebab aku ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi beritahu ada sebabnya. Nabi beritahu kerana akan dihapuskan dosa. Tapi yang kita nak bincangkan, kita cium Hajar Aswad bukan kerana Hajar Aswad ini objek itu, kemuliaan itu terdapat pada objek itu sendiri. Kemuliaan dalam mencium Hajar Aswad bukan pada batu itu sendiri, namun pada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila kita salah faham meletakkan satu kemuliaan pada satu objek, menyebabkan berlakunya salah faham dalam banyak perkara. Golongan Syiah Qaramitah, mereka percaya bahawa Hajar Aswad adalah objek yang mulia, maka mereka membunuh jemaah haji pada suatu ketika. Jemaah haji ada keliling yang ada di Masjidil Haram, dan mereka mencuri Hajar Aswad dan mereka bawa balik ke negara mereka di Iraq. Dalam perjalanan mereka ke Bahrain dan ke Iraq, batu dipecah-pecahkan. Sehingga banyak Hajar Aswad yang ada sekarang ni, Hajar Aswad yang dirampas semula dari tangan mereka, yang telah pun pecah jadi beberapa bahagian yang dah jadi pecah kecil, batu-batu serpihan daripada Hajar Aswad. Batu asal telah dicuri oleh mereka. Mereka sangka kalau mereka curi Hajar Aswad, mereka mendapat kemuliaan. Hakikatnya kemuliaan dalam bab agama hanya terdapat pada mengikuti dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Objek-objek ini hanya mulia kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah asas, ayat asas yang
menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah contoh tauladan yang perlu kita jadikannya sebagai satu uh, contoh role model yang perlu diambil oleh seluruh umat Islam. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Sayyidina Ali naik kenderaan. Saya tonton tengok nonton dia, saya ringkaskannya kerana faktor masa. Kata Ali bin Rabi'ah, beliau mengatakan bahawa satu hari aku melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naik kenderaan. Kemudian Sayyidina Ali meletakkan kakinya di atas kenderaannya dan dia membaca bismillah. Setelah kemudian bila unta dia naik lurus, dia baca alhamdulillah. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian Sayyidina Ali membaca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian beliau membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau membaca subhanaka la ilaha illa anta qad zalamtu nafsi faghfirli. Lepas dah baca semua doa kenderaan ni dan doa bermusafir, Sayyidina Ali kata perawi, kata Ali bin Rabi'ah, thumma dhahik. Kemudian Sayyidina Ali ketawa. Tiba-tiba ketawa. Faqultu lahu, kata Ali bin Rabi'ah kepada Sayyidina Ali, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Sebab apa kamu ketawa wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu. Aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam mana aku buat sekarang, itu ketawa. Thumma dhahik, wa Sayyidina Ali ketawa. Fakultu, maka aku bertanya lagi, mimma dhahikta ya Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, apa yang menyebabkan kamu ketawa ya Rasulullah? Faqala, Nabi menjawab, ya'jabur rabbu min 'abdihi idza qala rabbighfirli wa yaqul 'alima 'abdi annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Allah berkata, Nabi berkata, Allah Subhanahu wa taala sangat merasa takjub dan suka kepada hamba-Nya apabila hamba-Nya berkata rabbighfirli. Kenapa? Sebab Allah kata hamba itu tahu, hamba-Ku tahu bahawa tidak ada siapa pun yang boleh mengampunkan dosa kecuali Aku. Apa yang kita nak fokuskan kat sini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib selepas baca doa kenderaan, Sayyidina Ali ketawa. Sebab apa? Sebab ikut Nabi SAW. Walaupun ketawa ketika selepas membaca doa kenderaan bukanlah satu perkara yang dituntut, namun sekiranya seseorang itu ketawa kerana ikut Nabi SAW, kerana ketika Nabi SAW membaca, selepas membaca doa, Nabi ketawa atas sebab yang lain, tapi kita ketawa hanya kerana ikut, maka seorang itu akan dapat pahala ta'assi bin Nabi SAW, pahala ikut Nabi secara keseluruhannya. Dan bab-bab sunnah ikutan yang begini, ia perlu kepada niat, perlu kepada ilmu dan perlu kepada niat. Maka kita tahu bahawa Rasulullah buat perkara demikian dan kita buat tujuannya hanya kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW. Itu bahagian ketiga. Setelah kita membincangkan 3 tanggungjawab kita terhadap Nabi SAW yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim, pertama, kita beriman dengan segala berita yang disampaikan. Yang kedua, kita mentaati segala perintah dan larangan. Dan yang ketiga, kita mengikuti segala sifat Nabi SAW. Maka bab yang keempat ialah berkaitan dengan apakah kesan mengikuti Rasulullah SAW dan akibat buruk menyelisihi baginda SAW. Kesan pertama, ni apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah beritahu, kalau kalian ikut Nabi, apa yang kalian dapat? Pertama, kalian mendapat hidayah, dapat petunjuk dan dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi,
yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, ikutlah dia, semoga kamu mendapat hidayah. Jadi macam mana kita nak dapat petunjuk? Ikut Nabi. Jangan selisih Nabi. Dalam semua bab. Ketika kita nak buat apa sekalipun, apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi tinggalkan, kita tinggalkan. Apa yang Nabi perintahkan, kita buat. Apa yang Nabi larang, kita tinggalkan. Apa yang Nabi tak buat dalam bab ibadat, kita tidak buat. Apa yang Nabi tidak haramkan dalam bab muamalat, kita tidak haramkan. Segala perkara yang kita ikut ada kebaikan. Maka dengan mengikut, membiasakan diri kita ikut Nabi SAW, maka hidup kita akan terbimbing. Bila kita tiru Nabi dalam kebanyakan perkara atau dalam semua urusan yang Nabi tunjukkan, maka dalam urusan-urusan lain, yang urusan-urusan tertentu berkaitan urusan kehidupan kita yang lain, Allah akan berikan petunjuk kepada kita berkat daripada kita mengikuti Nabi SAW dalam urusan-urusan kita yang kita tahu tentang sunnah Rasulullah SAW. Suatu orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti Nabi SAW, Allah akan bukakan jalan dia mengenali sunnah Nabi yang lain, dan Allah akan buka jalan untuk mengetahui kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada jalan kami akan tunjukkan jalan kami akan tunjukkan jalan kami kepadanya. Sebab Allah berfirman dalam ayat yang lain, surah Nur, Allah kata wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian semua ikut kepadanya, ikut pada Nabi SAW, tahtadu, kalian akan dibimbing, kalian akan mendapat hidayah. Wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin. Dan Rasul hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah yang jelas. Okay, kebaikan yang pertama, dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dia harta yang paling mahal. Suatu doa yang paling agung oleh seorang mukmin adalah doa ihdinas siratal mustaqim, yang diulang-ulang balik sehari semalam paling kurang 17 kali. Mewakili 17 rakaat kita solat kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan solat sunat yang lain. Jadi kita doa dalam hidup kita ni, sepanjang hidup kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Jadi macam mana cara nak dapatkan siratal mustaqim? Hendaklah dengan cara siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat, iaitu di kalangan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan penghulu mereka semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan melazimi sunnah Rasulullah, maka kalian akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dia harta yang paling agung, harta yang paling berharga bagi seorang yang beriman. Yang kedua, tadi Allah bagian bimbingan pada kita. Yang kedua, Allah beritahu hasilnya. Allah kata apa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah. Taat dan takut. Taat artinya buat apa yang Allah suruh dalam keadaan khasyah. Khasyah, takutkan Allah Subhanahu wa taala, wa yattaqi, dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul faizun. Maka mereka adalah golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Al-faizun ialah golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Dan ini adalah kesan daripada siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ayat yang ketiga, ayat yang Allah kata wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah berjaya dan telah mencapai suatu kejayaan yang sangat besar. Ketiga, orang yang taat kepada Nabi, orang yang mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan bagian rahmat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Dan dalam ayat yang lain Allah kata wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikan solat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kalian dirahmati. Yang keempat, hasil keempat, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu
wa taala dan pengampunan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cintakan Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepada kalian. Dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Faedah yang kelima, dapat masuk syurga. Allah berfirman, tilka hududullah, inilah dia hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup kat dunia ni ada had sempadan, ada undang-undang, ada hukum. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga-syurga. Allah sebut syurga-syurga. Banyak syurga. Menunjukkan bahawa seorang mukmin akan mendapat balasan syurga yang banyak di hari akhirat. Ini qaul yang rajih. Seorang mukmin bukan salah satu syurga dapat. Seorang mukmin dapat banyak syurga. Ada syurga tempat tinggal, ada syurga tempat untuk mereka bersiar, ada syurga tempat mereka makan, ada syurga yang paling tinggi, syurga yang berada di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, itu syurga syurga Firdaus. Firdausul A'la. Al-Firdausul A'la. Allah, barang siapa yang inilah dihukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan di dalam syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya dalam syurga tersebut. Dan itulah dia kejayaan yang besar, iaitu mendapat dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar ini jugalah, atas dasar kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat kejayaan, dapat syurga. Nabi bersabda, Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk syurga. Nabi kata semua umatku akan masuk syurga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tak nak masuk syurga. Qalu wa man ja'ba, sahabat bertanya, ada ke ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Adakah orang yang tak nak masuk syurga? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat padaku, itu ikut sunnah aku, dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang mengingkariku, dia ialah orang yang ingkar, orang yang ingkar dan enggan masuk syurga. Jadi Nabi jadikan bahawa kehendak kita sebenar masuk syurga atau tidak bukan terletak kepada apa yang kita suka, tapi Nabi terletak kepada ketaatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak taat Nabi, dia seperti orang yang tak nak masuk syurga. Walaupun dia nak masuk syurga, tapi dia tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak masuk syurga tapi dia buat maksiat. Nak masuk syurga tapi melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murka. Nak masuk syurga tapi tak nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni hakikatnya seperti tak nak masuk syurga. Macam kita dah duduk tengah duduk di pasar, duduk di office. Tiba-tiba ada orang letakkan duit 1 juta di depan pintu. Kata, siapa nak duit ni ambil. Kita pun kata, saya nak duit, tapi tak pergi ambil. Kita kata, saya suka duit tu. Tapi kita tak bangun, tak bergegas ambil duit tersebut. Artinya kita tak nak. Kita offer pada kawan kita, nak makan tak? Ni lunch dah siap ni. Nak makan, kita nak makan. Kawan kita nak, tapi dia tak datang-datang. Dia kata nak tapi tak datang. Dia tak buat. Artinya dia tak nak. Walaupun dia nak sekalipun, kita faham bahawa orang yang begini sebenarnya dia tak nak makan. Begitu dah bab syurga. Bab syurga hanya tinggal kita berusaha. Dan jalannya Nabi dah beritahu. Dan jalan untuk ke syurga, nak buat amalan tersebut bukanlah amalan yang susah. Walaupun hati kita berat untuk melakukannya, tapi amalan itu sendiri bukan amalan yang susah. Amalan untuk ke syurga, maka Nabi kata, barang siapa yang taat padaku, dia akan masuk syurga. Barang siapa yang ingkar, yang tak taat, hakikatnya dia ingkar, tak nak masuk syurga. Dia enggan masuk syurga. Dan yang keenam, itu terakhir sekali, disebutkan sini, terakhir bab, bagi orang yang mengikuti Nabi SAW,
dia akan mendapat kedudukan yang tinggi di hari akhirat. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah dalam kalangan para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin, dan amatlah elok mereka sebagai teman. Ini secara ringkas kesan baik daripada ikut sunnah Nabi SAW. Dan kita pergi kepada kesan buruk. Kalau tak ikut Nabi, apa yang Allah beritahu? Pertama sekali berada dalam kesesatan. Satu je, tak ikut sunnah Nabi, sesat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, yang nyata. Yang kedua, akan ditimpa fitnah. Kita dah sebut pada minggu lepas. Ditimpa dengan fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah mereka yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaga-jaga agar mereka tidak ditimpa dengan fitnah atau azab yang pedih. Apakah arti fitnah? Iaitu hati yang tidak mengenali kebenaran, hati yang salah faham terhadap agama. Ini fitnah utama yang Allah timpakan kepada orang yang beriman. Seperti Imam Malik rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai hujah terhadap lelaki yang ingin berihram daripada Masjid Nabawi, sedangkan Nabi SAW hanya mula berihram ketika di Bir Ali atau di Dhul Hulaifah. Jadi penambahan lelaki ini terhadap urusan agama, kata Imam Malik, apabila kamu menyelisihi urusan Nabi, yukhalifuna an amrihi, selisihi urusan Allah, urusan yang Nabi lakukan, maka kamu akan dikhawatiri akan ditimpa dengan fitnah. Yang ketiga, kesan buruk di hari akhirat akan masuk neraka. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang berhaka dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan di dalam api neraka kekal selama-lamanya mereka di dalamnya, dan mereka dapat azab yang menghinakan. Dan Allah berfirman ayat yang lain, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang buat maksiat dengan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya bagi neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dan sebab yang keempat, akibat buruk keempat bila tak ikut sunnah Nabi, berada dalam penyesalan dan kerugian. Allah berfirman, "Yauma idz yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasula la tusawwa bihimul ardu wa la yaktumunallah haditha." Pada hari tersebut, itu pada hari mahsyar, orang-orang kafir dan melanggari yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'asaw ar-rasul, yang melakukan maksiat terhadap Rasul, orang-orang kafir dan orang yang lawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tusawwa bihimul ardu." Mereka berharap agar mereka disamakan seperti tanah. Mereka jadi macam tanah, tak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk mati. Mereka lebih baik jadi tanah di hadap mereka harapkan kalaulah kat dunia dulu mereka ni hanyalah seperti tanah. Tidak dipertanggungjawabkan dengan perintah dan larangan. Ada lebih baik aku jadi tanah. Wala yaktumunallah haditha, dan mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyembunyikan sebenarnya, mereka tidak mampu menyembunyikan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain Allah sebut, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila." Dan ingatlah kisah hari orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya sambil berkata, "Alangkah baiknya jika aku ikut di dunia dahulu mengambil jalan yang benar-benar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil jalan yang benar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah aku, alangkah baiknya jika aku tidak mengambil dia itu menjadi sahabat karibku." Jadi ada orang tak nak ikut sunnah Nabi tapi ikut sunnah yang lain, hari akhirat dia menyesal. Digigit jari dia dan dia merasakan alangkah baiknya kalau aku ikut Nabi dan aku tak ikut fulan dan fulan. Lam attakhiz fulanan khalila, aku tidak menjadikan fulan dan fulan sebagai sahabat karibku, iaitu dalam mengikuti mereka dalam perkara-perkara agama.
Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Ha? Mereka berkata pada hari Allah bolak-balikkan mereka atas api neraka, Allah bolak-balikkan wajah mereka di atas api neraka. Mereka berkata, alangkah baiknya aku dahulu taat kepada Allah dan kami dahulu taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini secara ringkas apa yang dibincangkan dalam bab ini tentang bagaimana hak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan Nabi sebagai suri tauladan dalam segala perkara dan kesan baik daripada kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesan buruk daripada menyanggahi urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Jadi kita nak taati ikut Nabi dalam bab mana? Dalam bab pertama dalam bab agama. Bab berkaitan dengan urusan akhirat, dan berkaitan dengan urusan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini bab ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam bab yang umum kita diberikan pahala untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya disertai dengan niat. Kita pakai jubah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sikat rambut ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersihkan diri bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pelbagai cara yang lain kita ikut kalau disertai dengan niat cinta pada Nabi, ikut pada Nabi, dapat pahala. Manakala dalam urusan dunia keseluruhannya, mana yang tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan kita secara detail, cara kita berniaga, cara kita menggunakan teknologi dan sebagainya, maka pada perkara-perkara begini kita lebih tahu tentang urusan dunia kita. Cuma yang perlu kita lakukan adalah jaga hukum halal dan haram yang Allah Subhanahu wa taala berikan hukum secara umum. Dia pelihara hukum dalam bab-bab yang tidak ada contoh Nabi yang secara jelas, iaitu berkaitan urusan dunia yang spesifik. Kita perlu menjaga hukum hakam Allah secara umum. Dengan menjaga halal dan haram dan hukum hakam Allah, maka kita tetap mendapat kebaikan daripada amalan yang kita lakukan. Wallahu alam. Kita buka pada soalan dan sesi perbincangan insya-Allah. Minta maaf kalau agak cepat apa yang saya sampaikan. Ada soalan, ada perbincangan dalam bab ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesan baik dan kesan buruk. Minggu lepas kita cerita tentang taat. Minggu ni cerita tentang iktidak, menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Tajuk hari ini lebih umum berbanding tajuk pada minggu lepas. Okey. Tak ada soalan insya-Allah. Sekiranya ada soalan di Facebook ataupun di YouTube, insya-Allah. Okey. Ini tak ada insya-Allah. Kalau tak ada insya-Allah kita sampai sekadar begitu. Tak adalah. Okey. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkati, pertemuan yang ada kebaikan dan manfaatnya. Semoga Allah SWT jadikan tuan-tuan di kalangan orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT, orang-orang yang dipayungkan dengan oleh malaikat rahmat, dan semoga Allah SWT jadikan usaha kita yang sedikit ini salah satu jalan untuk mendekatkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kepayahan yang kita dalam usaha payah dan lelah kita dalam menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala balas dengan memudahkan jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja yang kita harapkan di dunia ini, tidak lain tidak bukan hidup kita mengharapkan hari akhirat. Sekadar ini, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.